kerana telah memberi peluang kepada saya untuk bersama turut membahas rancangan Malaysia ke-12 pada pagi ini. Pertama sekali saya ingin memberi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas segala usaha yang diberikan untuk menyampaikan rancangan rancangan 5 tahun yang penting untuk negara yang sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Masalah ekonomi dan tekanan sosial di kalangan rakyat. Inilah ada satu tempoh yang cukup cabaran ke mana-mana negara di dalam dunia ini. Tentu yang dipertua, kita ada dengar kita punya Yang Amat Berhormat sudah membahas ataupun sudah table rancangan Malaysia ke-12 dalam Taiwan ini. Kita tidak boleh nafikan, kita nampak banyak rakyat komen kata there is no impact, negatif, banyak negatifnya komen. Tetapi saya nak memohon kepada sosial media, semua rakyat, bagilah peluang sikit. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, barulah berapa hari dia sebagai Perdana Menteri, dia sudah kena mau memberi satu rancangan Malaysia ke-12 dalam Taiwan ini. Saya ini mau mencadan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pasal sekarang kita masa pandemik COVID, kalau boleh, janganlah kita tunggu midterm review saja dalam rancangan Malaysia ke-12. Kalau ada peluang, bila-bila masa untuk kepentingan rakyat, untuk naik taraf ekonomi negara kita, bila-bila masa kita bolehlah kasih naik taraf kita yang rancangan Malaysia ke-12. Janganlah kita terus meningkat apa kita yang buat apa dalam masa yang lalu. Kita mesti mau keep on changes of what we need for the people and also the nation. Tentu yang dipertua, mengenai kita, negara kita sudah bertikad 64 tahun. Kita sudah pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Dalam masa ini kita masih lagi dalam kulang, kita pusing. We are still turning inside the bush. Sampai hari ini kita masih lagi cerita Bumiputera isu. Lepas tu Bumiputera isu kita sudah bertekad 64 tahun ataupun sudah rancangan Malaysia ke-12 sudah. Lepas tu kita diselesaikan ini Bumiputera punya isu. Kita tidak boleh terus continue at the spoon feeding sama rakyat. Kita sepatut kita ada agensi teraju. Apa teraju sudah rancang untuk Bumiputera sama ekonomi EPU, kementerian ini ataupun jabatan ekonomi ini. Sepatut kita mau tubuhkan satu venture capital bersama-sama Bumiputera dan bantu sama dia orang macam mana buat menjaga, how to survive. Macam mana tahu kita sekarang negara kita pun sudah sign, going to sign RCEP dan juga kita pun di TPP. Macam mana kita Bumiputera besok boleh bertepang sama cabaran daripada global market. Kita bukan nak kita Bumiputera ambil cabaran dalam negara kita. Kita dalam masalah ini, saya dengar ini teraju, punya CEO pun kong kali 10 kali. Kalau ada menjaga baik, dia bagi tahu Bumiputera, oh ini tidak baik. Akhir sekali dia pusing. Saya tak tahu ini maklumat betul kata betul. Banyak komplain. Dia kasih lain orang suruh orang jalan. Inilah jadi satu masalah. Kalau bumi sama bumi pun semelek, macam mana bumi boleh selamat? Ini kita tidak guna, kita look at the orang punya menjaga. Oh, ini non Bumiputera tak kira ada India kah, Cina kah ataupun apa bangsa. Kita ajar oh orang sudah jalan sesuai sudah kita pergi masuk dalam sana 51%.
There is no use. Tak boleh selesaikan masalah isu ini. Tadi saya ada tengah satu timbalan menteri bagi tahu, dalam negara kita ada 3 bumi putra company. Memang maju, paling besar dalam sana. Kalau saya bagi tahu sama mereka, kalau betul, kita mau minta teraju, buatlah model macam tu. Ajar sama dia orang. Make sure they are success. Make sure dia orang boleh bertepan sama global market. Barulah kita satu sukses untuk bumi putra. Kalau tak ada, sampai bila kita boleh selamatkan? Sekarang negara masih mampu, kita boleh spoon feeding. Tapi how long we can go? Kadang-kadang bukan negara kita tak boleh, tapi global market tidak izinkan kita buat, apa kita mau buat? So saya harap kementerian masing-masing ataupun jawatan Perdana Menteri mesti ambil lihat ini. Kita mesti mau tahu, macam contoh logistik punya, kita bahawa perkhidmatan logistik bersatu antarabangsa ataupun IIRS telah dikecualikan dari Syarikat Pemilikan Equity ini sehingga 31 Disember 2021. So apa lagi kita nak buat kalau lepas ni? So saya hope mana-mana punya bisnes tetap kuat. Jangan kita terjajas perharmonian dan perpaduan dalam negara kita. We should help the bumi putra with the proper planning, with the proper direction. We want them to be success. Jangan kita cuma kelentong saja atas kertas dalam ekon, ini teraju, jujur ini, apapun tidak jujur. Tadi, tak tahu yang di Petua, saya nak sentuh isu MM2H ni. MM2H ni, kita lah mesti mau lihat betul-betul. MM2H ni, kita mesti mau set kategori. Janganlah semua bercampur. MM2H patut ada retirement home, ada education, bisa, ada berapa dalam negara kita. So dalam MM2H retirement home kita boleh set 50 umur ke atas ataupun 55 umur ke atas. Memohon, most important mesti mau minta dia orang beli rumah. Ada rumah di Malaysia baru panggil retirement home. Kalau dia punya rumah tiada, duduk hotel bukan retirement home. Ini datang makan angin. Kita kalau orang qualified jadi beli rumah retirement home di negara kita, kita terus patut bagi PR dia. No great deal with PR. Kita cuma bagi dia peluang, dia boleh duduk sini, balik dia punya negara, balik kita sini senang. Janganlah sampai tiba masa dia semayang macam Tuhan, oh mau minta MM2 sekarang, inilah jadi masalah. Inilah kementerian mana-mana terlibat, form a committee with the private sector who are directly involved in this. Berbincang apa paling sesuai untuk menarik orang pension masuk negara kita duduk. Janganlah kata kita, oh, we need quality. Jangan kata orang tentang negara kita semua tiada quality. Memang dalam satu basket ada apa kita uruslah, kita memproseskan. Tak usah pergi umum satu dunia, kasih tercacas orang punya pikiran, orang punya perasaan. This is very important. Contoh macam berapa punya, kita bagi tahu minimum kapital berapa masuk. Okey, kita lepas tu kasih dia 5 tahun visa terus. Masuk keluar senang. Jangan sampai epok kong kali kong immigration cerita macam-macam. Alasan kenapa you selalu masuk keluar. Oh, kalau lebih sikit cakap suruh dia hantar dia balik terus. Inilah jadi satu masalah kita mesti mau menghadapi. So I hope this one, saya memohon sekarang Kementerian Dalam Negeri kaji balik semula. Janganlah kita pagi macam pelabur ini nampak kita piplop termasuk sekarang MM2H banyak orang nak tarik diri. Gilang pun sama. Pelabur dalam sana nampak kita piplop dia orang pergi negara jiran. Jangan kita syok sendiri. Kita mesti ambil perkara ini yang serius. Jangan kita biarkan saja kita buat tak tahu.
Akhir punya satu masa tidak panjang lagi, aku nak sentuh. Kita kata mau memperkukuhkan pembangunan sosial, saya tak boleh nafas. Sosial ekonomi anak negeri Sarawak dan Sabah. Banyak lagi kita mesti lihat. Jangan kita cerita atas rancangan Malaysia saja. Kita mesti mau lihat di kawasan-kawasan luar bandar. Macam mana kita macam negara China, kita mesti berani masuk taburkan infrastruktur. Barulah ekonomi boleh dinaik taraf. Jangan kata, oh ini talang hutang apa guna. Sekurang-kurang pertanian boleh dinaik taraf. Sekurang-kurang kalau tanaman disesuai, SME boleh masuk. Boleh ambil dan kaji ini naik taraf untuk kawasan luar bandar di negeri Sarawak dan Sabah. Kita mesti mau berani mentaburkan infrastruktur, kemungkinan pemula mesti mahal. Akhir sekali kita dapat hasil yang paling besar. We will get the good harvest from what we invest. Contoh macam kita kalau mau dia orang daripada kawasan luar bandar mau get out from the poor. Macam mana mau get out from the poor kalau dia punya infrastruktur semua tiada? Air pun tiada, elektrik pun tiada, macam mana? So I hope this one, ini punya isu kita boleh ambil kaji dan we must really mean what we say. Satu yang betul. Terima kasih.